Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Hari ini kita bersiaran lagi melalui webinar masa antara siri-siri webinar masa yang seterusnya. Dan pada hari ini kita bawakan tajuk vaksin COVID sejauh mana selamat untuk OKU. Okey. Dan seperti mana yang kita tahulah, minggu lepas, dalam minggu ni, dalam Malaysia kita dah dapat vaksin COVID dan beberapa pemimpin dan frontliner juga dah dapat vaksin COVID dan itu antara fasa-fasa yang pertama untuk vaksin COVID di Malaysia. So kita nak tahu jugalah, dan kalau kita kata OKU ni masuk dalam fasa yang kedua, untuk vaksin COVID. So sebelum kita mungkin ramai nak tahu sebelum nak pergi ambil vaksin COVID, apa itu, selamat ke tak selamat ke, perlu ambil ke tak perlu ambil ke, ada risiko ke tak ada risiko ke. So untuk menjawab segala persoalan atau keraguan yang kita ada, kita bawakan pada hari ini Dr. Wan Najwa Wan Zuhdi, Ketua Jabatan Perubatan Pemulihan Fakulti Perubatan UiTM. Selamat datang Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sebelum saya mulakan kepada soalan yang kita dah ramai orang tanya dan kita akan ajukan kepada doktor, mungkin sebab saya lebih suka panelis untuk kenalkan diri sendiri. So mungkin doktor boleh perkenalkan diri kepada semua orang. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, selamat pagi kepada semua. Saya Dr. Wan Najwa Wan Muhammad Zuhdi. Sekarang ni pakar perubatan pemulihan di Hospital UiTM dan juga Fakulti Perubatan UiTM Sungai Buloh. Saya bergraduasi lah daripada latihan kepakaran perubatan pemulihan ni di Universiti Melaya pada tahun 2014, dan sejak bulan Jun hingga sekarang praktis di Hospital UiTM, dan kebanyakan pesakit saya pesakit seperti mana tuan-puan tahu, pesakit pemulihan yang kebanyakannya ada kurang upaya, people with disabilities, dan antara area of interest saya adalah spinal cord injury. Dan kebelakangan ni berkenaan dengan vaksin ni, saya dalam jawatan kuasa bercanda COVID, disebabkan saya ketua jabatan, dimasukkan ke dalam jawatan kuasa untuk melihat hal-hal berkenaan dengan isu COVID crisis yang berlaku di Hospital UiTM dan juga kampus, dan dapat some training lah, kerana mungkin di fasa 2 dan ketiga nanti perancangannya kita akan perlukan doktor-doktor kepada pesakit-pesakit sendiri untuk menasihati pesakit berkenaan dengan keputusan mengambil vaksin. Jadi semua doktor perlu empowered lah in terms of vaccination COVID ni kepada pesakit. Okey. Sebelum kita, terima kasih atas penjelasan berkenaan dengan pengenalan doktor. Okey, sebelum kita pergi jauh lagi pada soalan, saya nak tanya satu soalan pendek lah doktor. Soalan ni selalu viral. Dalam vaksin ni ada chip tak doktor? Okey, itu intro dia. Okey. Dalam vaksin COVID ni, dia banyak vaksin tu, bukan Pfizer saja. Okey, kalau saya bagi menjurus kepada Pfizer saja dulu, okey, dalam Pfizer vaksin tu ada 4 sahaja kandungan dia. Okey, ada mRNA tu yang sangat kecil dan dia tak boleh berdiri sendiri. Okay, jadi dia dibalut, dikapkan dalam zarah nanolemak, nanopartikel dia. Kemudian ada garam, iaitu sodium chloride, potassium chloride, ada gula, sucrose. Dia tak ada chip-chip seperti mana yang diklaim, dan chip-chip ni bukan di kalangan orang Malaysia sahaja ataupun orang-orang rantau kita. Saya rasa perkara ni dah jadi satu perkara sensasi satu dunia, sebab saya nampak Pfizer sendiri mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan nano chip
dan Jewish claim tentang chip yang berada dalam vaksin ni lah. Termasuk juga vaksin-vaksin lain tak ada chip-chip dan sebagainya. Okey, clear tu. Kita tak ada chip lah. Tak ada line je nanti kena. Okey. So sebelum kita pergi kepada vaksin, kita recap balik Doktor berkenaan dengan COVID-19 dan macam mana dia punya impact kepada OKU. Mungkin boleh Doktor recap balik berkenaan COVID-19 dan OKU. Okay, alright. Berkenaan dengan penyakit ini bukan tentang vaksin ya, maksudnya tentang penyakit COVID-19. Penyakit COVID-19. Okay. COVID-19 ni yang mula dikesan bulan Disember 2019, okay, sebab tu diberi nama COVID-19. Okay, dia adalah daripada kumpulan coronavirus. Coronavirus ni memang virus yang memang dah ada, bukan virus baru. Dia adalah satu grup virus. Okay, di mana coronavirus ni yang kita panggil SARS-CoV, iaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Okay, yang pertama adalah SARS-CoV-1, okay, yang telah berlaku di Middle East dulu, iaitu dipanggil nama lain MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Okay, seterusnya sekarang ni COVID-19 ni kita panggil SARS-CoV-2 sebab ni adalah subtype yang kedua. So apabila SARS-CoV ni dikenal pasti, kenapa kecoh sangat? Kenapa ini kali pertama kita semua lalui satu keadaan yang luar biasa, okay, dengan pandemik, dengan lockdown, MCO, bagai semua, satu dunia. Kenapa tak sama dengan virus-virus sebelum ni pun demam sesama juga, okay? Ini adalah kerana dia adalah satu virus yang novel, baru dan telah dikenal pasti menyebabkan sindrom akut pernafasan yang teruk dan juga kematian. Okay, sebab itulah kita tak boleh biarkan dia macam tu saja. Macam ada juga virus-virus baru yang dikenal pasti tapi menyebabkan demam sesama ringan yang mungkin baik dalam masa 2-3 hari. Okay, tapi COVID-19 ni dia menyebabkan disease yang teruk. Dan kalau nak tanya saya tentang OKU, saya bagi contoh beberapa sebab OKU ni besar kan. Ada stroke, ada spinal cord injury, okay, ada amputee, ada cerebral palsy, ada Duchenne yang lemah otot. Okay, secara asasnya kita tengok pada spinal cord dulu sebab ni masa kan, kita bagi terutama pada spinal cord. Okay, kalau kita tengok pesakit-pesakit ada kecederaan saraf pinggang, okay, di level cervical, okay, ataupun dengan kata lain tetraplegia, mempunyai kelemahan atau sedikit kelumpuhan pada 4 anggota. So dia melibatkan sistem paru-paru, sistem pernafasan yang tidak lancar seperti mana normal healthy adult yang lain. Okay, jadi bila kurang kelancaran apabila mereka mendapat COVID, COVID ni so far pengalaman 1 tahun dunia menunjukkan golongan yang lebih vulnerable untuk dapat severe disease and death adalah mereka yang kurang ketahanan, kekuatan dan kelancaran pada sistem paru-paru, sistem pernafasan, dari segi kelancaran batuknya, refleks kepada habuk, kelancaran antibodinya untuk melawan kuman-kuman dan sebagainya. Okay, jadi bila ada otot-otot lemah di badan, maka ini adalah golongan yang lebih berisiko untuk mendapat COVID. Itu antaranya lah. Ada banyak lagi faktor-faktor lain. Contohnya faktor hormon, faktor kurangnya sel-sel darah putih untuk melawan penyakit. Contohnya mereka yang mempunyai diabetes mellitus, okay, mereka yang berumur ataupun lebih tua. Ini golongan-golongan yang kita kata rentan lah, lebih mudah untuk mendapat severe COVID disease. Okay. So far tak banyak reported case, okay. Bukan banyak seperti mana orang yang diabetes, obesity dan golongan yang berusia yang umur lebih daripada 65 tahun ke atas berkenaan dengan severe disease and death. Okay, tetapi melalui pembacaan saya, okay, bukan tak ada reported case tetapi tak sebanyak mereka yang lain tu adalah kerana kebanyakan OKU dari kalangan macam ni, mereka tidak begitu terdedah secara meluas seperti mana orang-orang lain bergerak.
dalam masyarakat ni dan mendapat jangkitan virus tu. Maksudnya mereka tidak mendapat virus tu. Mereka tidak dijangkiti virus tu kerana mereka berada di dalam institusi-institusi dan berehat di rumah ataupun berada di dalam hospital contohnya. Tetapi mereka yang telah dapat penyakit tersebut, okay, memang ada tendensi yang lebih tinggi untuk mendapat severe disease and death disebabkan kurang kekuatan sistem pernafasan otot-otot dan juga organ dalaman di dalam paru-paru dan juga saluran udara itu sendiri. Okey. Jelas Doktor. Untuk seterusnya boleh Doktor terangkan sikit tentang konsep vaksin sebagai imunisasi atau pelindung kepada COVID-19. Bagaimana ia boleh membantu pandemik ni. Mungkin sebelum tu Doktor boleh explain juga, dalam tu Doktor boleh explain juga. Vaksin ni apa? Kita ada banyak ubat, kita makan ubat Panadol lah, makan antibiotik lah, makan ubat apa lagi, ubat macam-macam ubat lah. So ni vaksin ni apa dia? Okay. Alright, saya pergi kepada ilmu asas dulu dalam sains perubatan yang dasar. Okay, pertamanya kita kena tahu vaksin ni cerita-cerita berkenaan dengan apa? Kan dia berkaitan dengan imuniti badan, iaitu membina ketahanan badan untuk melawan penyakit, untuk melawan jangkitan kuman lah. Basically dia berkait dengan kuman, virus kita bercakap tentang virus sekarang ni. So kita kena tahu sikit lah bentuk-bentuk imuniti badan. Okay, dia ada dua kategori besar lah bila kita cakap tentang imuniti badan ni, iaitu pasif, aktif. Okay. Pasif ni macam mana, aktif ni macam mana kan? Kalau kita cakap imuniti badan yang pasif, dia bermaksud badan menerima antibody. Maksudnya badan menerima sel-sel untuk melawan kuman tu. Macam mana contohnya? Apakah contohnya? Contohnya daripada ibu kepada bayi dalam kandungan. Ibu ada antibody kepada virus hepatitis contohnya. Okay, so diberi antibody itu sampai kepada bayi melalui uri semasa dalam kandungan. Contoh kedua, ibu yang menyusukan anak. Okay, jadi antibody ada pada ibu masuk ke dalam susu badan dan diberikan kepada bayi. So bayi itu dapat antibody. Okay, itu kita panggil imuniti pasif. Okay, satu lagi contoh ketiga, mungkin pesakit tu diberi antibody dalam bentuk oral, okay, ataupun dia dapat dalam bentuk rawatan-rawatan apabila dia dapat penyakit tertentu, okay, melalui salur darah. Semuanya dalam bentuk antibody. Itu pasif. Okay, kalau aktif ni maksudnya badan sendiri membina antibody tu sendiri. Okay, badan mendapat antibody sendiri dengan cara apa? Contohnya yang pertama dia mendapat jangkitan kuman. Dia dapat jangkitan virus, jadi badan dia pun membina antibody untuk melawan virus tersebut. Okay, contohnya demam campak kita dapat sekali je kan? Kita memang tahu semua orang akan dapat demam campak sekali. Okay, kenapa demam campak tu sekali? Sebab kali pertama dia dapat, lepas tu badan dia akan membina antibody. Jadi kalau dia terdedah kepada virus campak, dia dah tak dapat dah di kemudian hari. Sebab badan dia dah membina antibody sendiri. Itu dinamakan aktif. Okay, cara kedua adalah vaksin. Okay, so kat situlah vaksin. So bila kita dapat vaksin ni secara konvensionalnya, old schoolnya adalah live attenuated virus. Maksudnya virus yang telah dilemahkan atau dimatikan, okay, dijadikan vaksin di makmal dengan teknologi, dan vaksin tu yang disuntik ke dalam badan. Okay, virus yang telah dilemahkan tu tak akan menyebabkan penyakit tersebut kepada orang yang menerima vaksin. Sebaliknya, vaksin tu masuk ke dalam badan dan merangsang sel-sel darah putih seseorang yang menerima vaksin tu untuk membentuk antibody. Okay, jadi orang tu tak dapat penyakit-penyakit tersebut. Banyak vaksin-vaksin yang telah kita terima daripada bayi, contohnya BCG, polio, Haemophilus influenza vaksin, hepatitis, itu semua adalah vaksin yang diberi untuk generate antibody dalam badan kita bagi melawan penyakit supaya kita tak dapat penyakit tersebut. Okay. So dalam kata lain, secara kesimpulan vaksin ni dia tak sama dengan kita dapat jangkitan virus hidup yang masih aktif. Okay, kalau kita dapat jangkitan virus hidup yang masih aktif,
badan kita tak ada antibody tu lagi. Dan virus tu sangat masih lagi aktif lah, dia boleh beranak. Okay, dia boleh merosakkan tisu-tisu badan, menyebabkan penyakit yang teruk dan sebagaimana yang kita lihat dalam COVID-19 ni. Okay, so perkara besar yang kita kena tahu tentang konsep vaksin ni, sebab soalan kedua Cik Rizal tadi, bagaimana dia boleh membantu pandemik ni. Okay, basically saya nak explain macam ni bila kita terima vaksin, berdasarkan apa yang saya explain tadi, dia melindungi diri kita kan, kita membentuk antibody, kita tak dapat severe disease dan juga death, kalau dapat pun ringan sahaja daripada COVID tu. Okay, bayangkan itu diri kita dapat, mungkin juga penularan berlaku kepada orang lain ke tak, itu yang kita tak tahu. Saya bagi tahu sementara saya teringat ni, apa yang kita tak tahu sekarang ni daripada data clinical trial, kita tak tahu boleh tak orang yang terima vaksin ni, walaupun dia efektif untuk melindungi diri sebanyak 95%, contohnya Pfizer, kita tak tahu adakah dia boleh dapat dan tak menular kepada orang lain. Maksudnya dia dapat dan tak ada simptom dan dia tular kepada orang lain. Itu yang kita tak ada data dan tak nampak. Okay, tapi bayangkan apabila lebih ramai mendapat vaksin, contohnya 100 orang. Okay, apabila 10 orang dapat vaksin, dia lindung diri dia. Tapi lagi 90 orang tu dia tak boleh nak cover. Okay, mereka masih mempunyai risiko untuk mendapat penyakit tersebut. Bayangkan 90 orang dapat vaksin, 10 orang sahaja tak dapat dan 10 orang tu berada di celah-celah 90 orang tersebut. Okay, dan makin lama apabila, walaupun kita tak tahu sama ada dia boleh dapat tanpa simptom dan ditularkan kepada orang lain, tetapi apabila majoriti dalam 100 orang tu dapat vaksin dan melindungi diri sendiri, akhirnya dia akan turut melindungi orang-orang minoriti yang tak dapat vaksin di celah-celah tu. Sebab tu kita punya tagline tentang vaksin COVID ni adalah lindung diri, lindung semua. Itulah rahsia di sebalik tagline tu. Okay, so ingat tentang konsep vaksin tu bagaimana pada peringkat permulaannya dia melindungi diri kita. Okay, tapi apabila makin ramai yang ambil vaksin ni dan diri mereka dilindungi, dia akan melindungi orang-orang lain yang berada di celah-celah tu. Sebab virus tu secara teorinya tidak pergi kepada orang lain, walaupun kita tak ada data yang sah tentang sama ada boleh dapat penyakit COVID tanpa simptom dan memberi kepada orang lain walaupun dah dapat vaksin. So maksudnya yang kita selalu dengar berkenaan dengan herd immunity tu. So walaupun orang kata kalau kita just dapat untuk diri kita je, most probably dia punya penyakit tu tak akan pergilah, tak akan hilang kecuali bila masyarakat tu secara majoriti dalam kerajaan yang kerajaan target dalam 80% untuk dapat vaksin untuk create herd immunity tu. Ya, immunity kelompok. Mungkin doktor boleh explain sikit berkenaan immunity kelompok macam. Okay, alright. Immunity kelompok ni macam mana saya dah explain tadi tapi tak apa saya beri konsep semula secara lebih jelas lagi. Okay, apabila seseorang tu terima vaksin dan dia tak dapat penyakit. Okay, dan virus yang datang dekat dia tidak ditularkan kepada orang lain. Maksudnya di-neutralizekan dan dimatikan. Okay, disebabkan dia dah ada antibody untuk melawan virus yang masuk pada diri dia. Okay, dan virus tu, katakanlah orang lain di kelilingnya, kita bagi contoh pada peringkat awal, tak ramai yang ambil vaksin, 1 orang saja dalam 100 orang tu. Okay, penyakit tu masih lagi boleh ditularkan kepada ramai orang yang terdedah dan tidak ada ketahanan untuk melawan penyakit. So kita bayangkan ramai lagi yang dapat penyakit yang teruk dan juga boleh menyebabkan kematian. Okay, apabila ramai lagi ambil vaksin dan menyebabkan lebih banyak badan-badan manusia dalam sesuatu komuniti tersebut mendapat ketahanan yang tinggi dan tidak boleh mendapat penyakit dan menularkan vaksin tersebut, dalam kata teori tadi tidak menularkan kepada orang lain, maka akhirnya mereka yang sedikit yang tak dapat vaksin tu juga terlindung sebab virus tu tak jumpa, susah dia nak jumpa orang yang lemah ni, yang tak ada antibody ni, tak sampai, maksudnya dia lompat
lompat ke satu orang, lompat, oh tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia tak dapat lompat kepada orang yang tak ada immunity terhadap vaksin terhadap virus tersebut. Sebab dia nak lompat berapa lama kan? Contohnya suatu virus tu boleh tahan dalam tempoh jangka masa tertentu, akhirnya dia akan mati. Okay, jadi kalau ramai vaksin, contohnya dalam Malaysia ni ada 32 juta orang. Bayangkan kalau kita target 26 juta orang, iaitu 80% daripada Malaysian population divaksinkan dan ada ketahanan daripada COVID, insya-Allah eventually immunity kelompok tu akan berlaku, di mana kita harapkan COVID tu akan berlaku secara berleluasa, okey, di mana kita boleh menjalankan aktiviti secara biasa, sebab kita tujuan dia, aim dia, kita nak cari exit plan daripada pandemik ini. Okay, walaupun bila pandemik ni dah berakhir, dia akan jadi endemik lah. Endemik ni maksudnya dia ada je sebenarnya virus tu. COVID tu masih ada. Ada yang akan dapat lah. Contohnya orang-orang yang dua kategori. Satu, tidak menerima vaksin. Virus tu terjumpa dia. Macam itulah. Lompat-lompat jumpa orang yang tak ada vaksin ni. Orang ni pun dapatlah severe disease tu kalau ditakdirkan dia dapat severe disease or death. Kedua, mereka menerima vaksin tetapi vaksin tu tidak efektif dalam badan dia. Ada juga orang yang menerima vaksin tetapi vaksin tu tak menyebabkan masalah kepada badan dia, tetapi tak efektif untuk merangsang sel-sel darah putih badan dia untuk mengeluarkan antibodi yang banyak untuk melawan virus tu bila virus tu datang dekat dia. Kalau dia terjumpa dengan virus tu. Akan ada, tapi akan ada sedikit-sedikit lah, patchy. Mungkin beberapa orang, 10 orang saja dalam setahun yang perlu terima rawatan. Macam tu konsep dia. Itu maksudnya herd immunity. Okay, so kita kalau OKU tu, dalam konteks OKU tu berkenaan dengan plan imunisasi kebangsaan, OKU tu diletakkan pada kelompok pada fasa 2, antara priority di fasa 2. Kenapa dia diletakkan golongan OKU di fasa 2 sebagai Okey. Setakat ni kalau kita tengok di Malaysia dan juga global di seluruh dunia, mereka yang banyak dapat severe COVID disease, maksudnya bila dia dapat virus COVID, dia cenderung untuk mendapat sakit teruk, dan juga iaitu kita panggil kategori 4 dan kategori 5 lah, kategori yang teruk ni, dan juga mengakibatkan kematian adalah golongan-golongan yang kita boleh identify. Di mana golongan-golongan tersebut adalah golongan berumur, kerana tisu-tisu dia, tisu-tisu paru-paru dia, otot dia sudah kurang kental lah, agak lemah. Yang kedua, golongan-golongan yang mempunyai penyakit kronik. Contohnya darah tinggi, kencing manis, dan selain daripada itu, penyakit-penyakit yang mengakibatkan kurang daya tahan badan. Kalau kita tengok OKU lah, saya ambil contoh. OKU ni bukan kategori yang banyak, bermilion-milion daripada data yang mendapat severe COVID disease and death. Tapi itu adalah kerana mereka dilindungi. Mereka berada di rumah, tidak keluar, mereka bukan healthcare workers, mereka bukan essential service punya pekerja yang terlibat dengan pembinaan, penghantaran, perawatan, jadi driver dan sebagainya. Mereka banyak berada di dalam institusi. Itu sebabnya mereka tak dapat virus tu. Tetapi kalau kita tengok OKU, secara umumnya OKU, kalau kita tengok spinal cord, masalah dia adalah kelemahan pada otot pernafasan. Dan kalau kita tengok cerebral palsy, masalah dia adalah pada kelemahan-kelemahan otot juga. Dan dia kurang bergerak, maka kurang tisu-tisu dia, terutamanya sistem pernafasan, kurang lancar pergerakannya. Bila saya cakap kurang lancar ni, termasuk juga cough reflex, pengembangan pengecutan paru-paru yang melancarkan pengudaraan. Apa lagi contoh-contoh OKU yang lain? Basically stroke patients. Patients ni juga mempunyai kelemahan pada sistem otot dia, dan sebenarnya sistem otot ni
kekuatan otot adalah penting, okay, untuk memberi daya tahan kepada sistem pernafasan. Okay, bukan setakat itu saja, okay, dia juga melibatkan tisu-tisu lain di dalam badan yang sering menjalankan motion, movement, dan juga mungkin underlying disease yang ada pada mereka. Saya bagi contoh stroke patients lah. Stroke patients ni ada darah tinggi, ada kencing manis, dan mereka juga adalah OKU. Okay, disebabkan mengambil kira risiko-risiko tersebut, okay, yang terdapat pada OKU, okay, maka OKU ini memang termasuk di dalam golongan rentan yang mudah mendapat severe disease apabila mendapat COVID, maka kerajaan membuat keputusan untuk memasukkan OKU di dalam fasa 2. Okay. So sebenarnya kenapa dimasukkan dalam fasa 2 tu lebih kepada kecenderungan golongan OKU untuk mendapat severe COVID disease. Ingat saya cakap tadi bukan dalam statistik, memang kita tengok OKU tak ramai yang dapat death dan severe disease. Itu adalah kerana mereka berada di rumah ataupun kita kata dalam tahanan. Okay, tapi berapa lama kita semua termasuk OKU sanggup bertahan nak duduk dalam keadaan macam ni, berkurung, tak dapat menjalankan aktiviti, tak boleh keluar. Ada yang saya difahamkan OKU ni banyak juga expose kepada luar, dia bukan bekerja pejabat, kadang-kadang menjual makanan. Okay, jadi macam mana nak buat aktiviti tersebut kalau mereka tidak mempunyai ketahanan yang tinggi dan senang mendapat severe disease dan death. Okay, saya ulang balik, kerana vaksin ni apa yang telah dibuktikan adalah dia mencegah daripada mendapat sakit teruk dan kematian. Okay, boleh dapat COVID symptoms tu tetapi sangat ringan macam demam sesama biasa yang tak memerlukan rawatan perubatan di institusi dan macam kita dapat demam sesama biasa. Okey saja. Tak memerlukan PKP dan sebagainya. Okey, yang tu clear. Kalau berkenaan dengan vaksin, biasa antara kebimbangan juga bila kita nak ambil vaksin adalah apa efek vaksin tu sendiri pada badan kita. Kan? Contoh mungkin ada jenis orang tak sesuai ambil vaksin, ada orang kata ambil vaksin makin jadi lagi sakit ke, ada side effect ke, atau mungkin doktor boleh terangkan kelompok orang yang tak boleh ambil vaksin dan apa mungkin side effect yang vaksin tu bagi. Okay. Alright. Boleh saya nak minta Dr. Basri sharekan, kita tengok kepada slide ke-5 dululah kot. Slide ke-5 dahulu. Okay, nanti saya akan terangkan untuk spinal cord injured population sebagai sebahagian daripada OKU. Okay, kalau kita tengok golongan-golongan yang tidak disyorkan mengambil vaksin, okay, saya mulakan dengan tiada data, maksudnya tiada kajian dilakukan ke atas beberapa golongan tertentu. Okay, jadi tentang tidak disyorkan mengambil vaksin ni adalah apa yang telah dikeluarkan oleh NPRA. Okay, NPRA ni adalah agensi regulatory yang regulators kepada sebarang bahan yang hendak diberikan kepada manusia. Okay, sama ada dia di peringkat nak kaji ataupun dia di peringkat nak berikan secara terbuka kepada umum. Okay, kelulusan MPRA adalah macam tu. Okay, dan MPRA ni juga adalah regulators yang melihat kepada beberapa SOP. Dia ada SOP dia. Okay, bukan main-main, bukan setakat kita bincang 10 orang suka ke ni, boleh ke? Okey lah, boleh lah kan. Dia efektif 95%, okey lulus. Bukan dia ada syarat-syarat dia ada kriteria kelulusan dia dan SOP untuk meluluskan sesuatu bahan, ubat ke, vaksin ke, untuk diberikan kepada human body. Okey, sama ada peringkat kajian atau tidak. Jadi di peringkat NPRA, okay, ada golongan-golongan yang tidak disyorkan mengambil vaksin seperti mana data yang telah mereka teliti, okay, daripada kajian yang dilakukan di luar negara. Okay. Saya mula dengan disclaimer.
seperti mana yang telah dinyatakan oleh banyak pihak, bukan MPRA sahaja. Kalau kita tengok website tentang autoimmune disease, multiple sclerosis, spinal cord injury, okay, semuanya akan berbicara tentang tiadanya data yang formal publish report, okay, dan yang terbaik adalah melihat kepada pendapat expert, okay, di mana WHO itu sendiri dia ada kita panggil SAGE Group, SAGE, iaitu Strategic Advisory Groups of Expert, okay, yang memberi statement dan pendapat-pendapat bagi golongan-golongan tertentu. Okay. Yang kedua, perbincangan dan keputusan bersama doktor yang merawat seseorang tersebut. Okay, biasanya apa-apa pun kalau pasal iklan ke apa-apa yang orang buat TikTok ke, dia akan cakap bincang dengan doktor anda. Okay, bincang bersama pakar anda. Okay, ini untuk kes yang no main contraindication. Okay. Yang tu kita akan tengok di slide kedua nanti. Okay, pertama yang tidak boleh, ini main contraindication, nombor 1, sejarah alahan yang teruk. Maksudnya seseorang yang memang ada banyak sangat alergik, okay, bukan setakat alergik habuk, bersin. Alergik habuk sikit, dia hidung berair, sesama, macam alergik rhinitis. Bukan golongan yang macam tu. Dia lebih kepada mereka yang mempunyai alahan yang teruk kepada sesuatu ubat, mungkin satu saja ubat, satu saja makanan, atau banyak jenis ubat dan makanan, pelbagai. Okay, ini adalah orang yang dikategorikan sebagai sejarah alahan yang teruk, okay, kerana dikuatiri risiko dia untuk mendapat anafilaksis. Anafilaksis ni apa? Anafilaksis ni adalah sejenis hypersensitivity. Maksudnya badan tu dia terlalu mudah untuk memberi respon yang overt apabila dia menerima satu benda asing. Okay? Dan antaranya adalah vaksin. Anafilaksis ni adalah dia boleh dapat sesak nafas, okay, kerana keradangan yang berlaku pada saluran pernafasan, pada paru-paru, okay, keradangan yang berlaku pada kulit, pada sistem otot dia, okay, dan juga seluruh badan, dan boleh juga berlaku pada saraf-saraf. Sebab tu anafilaksis ni, kalau kita tengok simptom-simptom dia melalui, kalau semua orang Google dan baca pun, dia akan cakap sesak nafas, okay, bengkak sana sini, gatal-gatal, ruam yang teruk, dan change of mental state, okay, boleh jadi macam dia tak berapa, dikeliru, delirium. Itu anafilaksis. Okey, macam mana lagi kita nak tahu tentang nombor 1 ni, sejarah alahan yang teruk ni? Okay, yang kedua, kalaulah dia tak tahu ada alahan apa-apa, so dia pun pergi ambil COVID vaksin. Apabila disuntik dengan COVID vaksin, dos yang pertama, dia mendapat reaction sistemik, maksudnya tak sampai anafilaksis. Dia mendapat reaksi ruam-ruam secara sistemik, maksudnya seluruh badan. Golongan ini juga tidak boleh meneruskan untuk dos kedua, tak disyorkan untuk dos kedua. Itu dari segi alahan. Okay, yang kedua, kumpulan yang kedua ni lain konsep dia, rendah sistem imuniti badan. Okay, siapa orang yang rendah sistem imuniti badan ni? Okay, sistem imuniti badan yang rendah ni maksudnya badan dia tak mampu bereaksi dengan baik kepada vaksin untuk menghasilkan antibody yang kita nak, yang targeted. Tujuan memberi vaksin tu, tujuan dia nak hasilkan antibody, dia tak boleh. Contohnya HIV. Okay, sebab nature penyakit HIV itu sendiri adalah dia membunuh sel-sel immunity, CD4 semua kan. Dia merendahkan sistem immunity. Sebab tu orang-orang yang ada HIV, dia senang dapat penyakit. TB lah, candidiasis, kulat dan sebagainya, sebab memang imuniti dia rendah. Sebab tu dia senang mendapat virus. Okay. Yang kedua, mereka yang berada, yang saya tulis ketiga ni, dinomborkan 1 tu sebenarnya grup yang ketiga. Mereka ini menerima rawatan untuk suppress imuniti dia. Okay, secara dirawat memang nak rendahkan imuniti badan dia. Sebab tujuan mereka mendapat rawatan ni, sebab mungkin contohnya orang yang dalam proses untuk pemindahan organ, ataupun orang yang baru sahaja menjalankan pemindahan organ, mereka berada dalam rawatan immunosuppressive drugs, sebab kita tak nak badan dia reject
kepada organ yang diterima daripada badan orang lain. Okey, sebab rejection kepada organ yang baru tu adalah kerja sistem imuniti badan dia lah. Okey, dia kenal sesuatu benda asing, dia akan attack. Okey, itu kita tak nak. Kedua, pesakit kanser. Okey, atau pesakit kanser ni sama ada yang dirawat atau tak dirawat. Pesakit kanser itu sendiri melemahkan sistem imuniti badan. Okey, dan pesakit kanser yang dalam rawatan, okey, ubat kemoterapi dan sebagainya, rawatan yang diberi itu memang merendahkan sel-sel yang mudah beranak. Bukan setakat sel-sel darah putih saja, sel-sel yang lain juga. Sebab tu ada luruh rambut, kuku jadi, geriti dan sebagainya. Okey, perbezaan grup yang pertama tadi, yang alergik tadi dengan grup yang imuniti rendah ni, okey, dia konsep dia lain. Okay, saya bagi explanation yang mudah. Okay, bayangkan 3 tahap respon kepada benda asing, contohnya vaksin. Okay. Tahap yang kita nak adalah tahap yang tengah, iaitu menerima vaksin, badan membuat reaction, okay, bereaksi di mana sel-sel darah putih badan kenal antigen daripada vaksin tadi dan develop antibody. Okay, dan of course disebabkan reaction tu, itu menunjukkan kita badan mempunyai reaksi yang dikehendaki, targeted reaction that we want. Okay, sebab itulah orang yang dapat vaksin ni dia ada simptom-simptom yang common juga, about 20 to 30% boleh dapat demam, okay, di mana itu menunjukkan badan mempunyai reaction kepada vaksin. Okay, itu tengah-tengah. Okay, yang di bawah dan yang di atas. Okay, 3 golongan kan. Yang di bawah tu adalah orang yang sistem imuniti dia rendah. Maksudnya apabila dia terima vaksin, vaksin itu tak boleh merangsang sistem imuniti badan dia. Okay, jadi bila dia terima vaksin, bukan vaksin itu bahaya dan menyebabkan reaction yang teruk pada badan dia, tetapi keberkesanan vaksin itu untuk memberi perlindungan dalam percentage yang tinggi, contohnya 80%, 60%, 90% tu tak berapa berlaku. Maksudnya dia terima vaksin and then nothing happen. Sel darah putih dia tak mampu untuk aktif mengeluarkan antibody. Okay, yang di atas pula maksudnya dia overt. Okay, dia terima vaksin, yang badan dia mempunyai hypersensitivity yang lebih, dia react lebih apabila terima partikel vaksin tersebut, terutamanya orang-orang yang ada alergik ni. Itu yang kata alahan yang teruk. Okay, boleh differentiate tiga-tiga ni. So kiranya main contraindication tu lebih kepada yang atas tadi tu, yang akan bereaksi lebih. Okay, kerana apabila dia mendapat anafilaksis tu, kita perlu rawat dan jaga. Okay. Sedangkan yang di bawah tadi tu, kita akan beri juga vaksin. Ini yang saya nak cerita. Tidak ada data so far, Pfizer vaksin dan juga vaksin-vaksin yang lain berkenaan dengan golongan-golongan yang di bawah ni. Tetapi expert says mereka recommend berbincang dengan doktor, contohnya mereka yang ada autoimmune disease, yang ada penyakit multiple sclerosis, GBS, transverse myelitis, apa lagi, penyakit-penyakit imun ni, mereka ni sedang dalam rawatan ubat, kita panggil disease modifying therapy, terapi untuk mengawal penyakit-penyakit tersebut. Mereka ini expert kata ambil vaksin itu as soon as it is available to you. Okay. Ini mengambil kira keadaan pandemik sekarang. Kita cerita tentang pandemik COVID. Okay, tetapi perlu bincang dengan doktor tentang ubat tersebut. Okay, berkenaan dengan, saya bagi contoh di US sebab saya buka website multiple sclerosis guideline untuk menerima COVID vaksin ni. Okay, dia ada menyenaraikan banyak ubat-ubat disease modifying therapy ni, di mana apa yang mereka kongsikan adalah berbincang dengan doktor, keputusan perlu dibuat bersama dengan doktor. Okay, perlu adjust sedikit ubat tu, tetapi grab the vaccine as soon as it is available to you. Kenapa? Kerana kita work on the principle of benefit versus risk. Okay. Kiranya golongan macam ni, kalau kita tengok autoimmune disease ni, dia melibatkan apa? Dia banyak melibatkan cerita tentang kelemahan otot. So back kepada konsep orang-orang yang mengalami kelemahan otot ni, GBS, multiple sclerosis dan sebagainya,
kalau mereka dapat COVID infection, mereka adalah golongan berisiko tinggi untuk dapat kategori 5 dan kategori 4 dan death. Okay, disebabkan itu, disyorkan mereka mengambil vaksin dalam pemantauan doktor, disebabkan vaksin juga sekarang ni limited supply daily, even di US dan juga UK. Okay, tentang itu, saya sambung kepada kategori 4, 5, 6 ni. Okay, golongan yang tidak disyorkan mengambil vaksin ni, ini adalah daripada MPRA kerana MPRA akan melihat kepada data-data setelah vaksin tersebut diluluskan. Tetapi expert says untuk mereka yang mempunyai penyakit imun, contohnya multiple sclerosis, myasthenia gravis, yang melibatkan kelemahan otot tersebut yang berisiko tinggi untuk mendapat severe COVID disease, disyorkan untuk mengambil oleh experts, walaupun tak ada data tentang apakah pengalaman mereka apabila mengambil COVID vaksin. Belum lagi sebenarnya topik agak awal. Mungkin dalam masa 1 minggu, 2 minggu ni data akan timbul. Apakah yang berlaku kepada mereka yang ada immune disease yang mengambil COVID vaksin. Mungkin data tu akan menunjukkan ada reaction terhadap penyakit tersebut jadi relapse ataupun tak ada apa-apa berlaku. Seperti yang saya cakap tadi, dia tak ada masalah dengan vaksin tu, tapi dia tak berapa efektif untuk menghasilkan antibody yang banyak. Ataupun mereka mendapat suatu reaction yang lain. Data-data tu akan timbul kerana melalui pertanyaan saya dengan rakan-rakan rehab physician di Itali, US, Canada, di mana lagi kat tempat lain, New Zealand. Alhamdulillah dengan bantuan Prof Julia, Prof Julia memberikan saya email address untuk bertanyakan mereka tentang pengalaman penerimaan ni. Sebenarnya mereka pun belum lagi memberikan kepada golongan-golongan seperti ini, termasuk juga spinal cord injury. Yang kelima dan yang keenam ni, ibu mengandung dan ibu menyusukan anak ni, sebenarnya MOH telah pun mengeluarkan guideline berkenaan dengan golongan ini. Boleh teliti juga guideline tersebut, tapi secara generalnya ibu mengandung tak perlu ambil. Tetapi kalau mereka rasakan mereka di antara golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat COVID, mereka boleh ambil dengan nasihat dan perbincangan bersama doktor mereka. Dan guideline yang diberi adalah lebih daripada 14 minggu. Kenapa lebih daripada 14 minggu? Sebab kurang daripada 14 minggu tu banyak berlaku alahan, keguguran pada peringkat awal mengandung. Jadi dikhawatiri apabila perkara tersebut berlaku, nanti dituduhnya vaksin tersebut pula. Jadi itu yang dinasihatkanlah, kerana ibu mengandung ni sebenarnya kalau dapat COVID, boleh menyebabkan severe disease dan kematian, dan juga preterm labor lah, di mana bayi pramatang perlu dilahirkan. Yang seterusnya, ibu menyusukan anak. Sama juga dalam MPRA tidak disyorkan, namun perbincangan daripada expert saya mengatakan boleh ambil vaksin. In fact, kalau mRNA vaksin ni, Pfizer vaksin ni, selepas 24 hingga 48 jam, mRNA itu dah terurai. Dah tidak ada dalam badan ibu yang mengambil vaksin tersebut. Itu adalah dia ada tambahan yang bertanya, merancang untuk mengandung dalam masa terdekat. Alright. Itu sangat subjektif tapi kalau tanya pendapat saya sebab kita pun berdepan dengan sekarang ni frontliners kan, staff hospital untuk membuat keputusan nak ambil ke tak ambil. Sebab kita tak paksa dan tak wajib untuk ambil vaksin ni. Yang ini saya bagi jawapan dalam bentuk keadaan yang berlaku sekarang. Vaksin sangat limited. Dan kita ada ramai orang kita nak vaksinkan. Dan kalau belum hamil, tak mengandung lagi tapi merancang untuk mengandung, kita sangat-sangat galakkan ambil vaksin dulu. Seperti mana yang saya tengok dekat semua website overseas, even US yang banyak dapat vaksin pun,
pada orang yang berisiko tinggi, kalau dapat COVID, dia akan cakap grab the vaccine as soon as it is available to you. Okay, tambah pula tak mengandung lagi, ambil vaksin dulu, tangguhkan dulu sedikit. Okay, sebab bayangkan kalau dia mengandung, dia tak ambil COVID vaksin. Risiko dia bila dia dapat COVID adalah lebih buruk, okay, berbanding kalau dia ambil vaksin dahulu dan membentuk antibody. Okay. Okey. Mungkin kita pergi kepada satu lebih situasi yang lebih khusus. Situasi yang berkenaan SCI itu sendiri dan apa-apa yang berkaitan dengan SCI. SCI ni pun kita faham banyak jenis dan pelbagai situasi. Setiap orang tak sama, yang ada SCI setiap level berbeza. Dia punya orang kata secondary condition dia berbeza. Ada yang sihat, ada yang ambil ubat tu, ada yang ambil ubat ni. So mungkin doktor boleh explain secara lebih lanjut berkenaan konteks SCI itu sendiri. Okey, baik, saya ada sediakan slide sikit untuk memudahkan penerangan. Boleh Dr. Basri share slide yang kedua? Okey, kalau kita tengok pada pertama sekali data. Okay. Sebab bila kita nak bercakap, kita perlu berasaskan kepada pemeriksaan fakta-fakta yang ada, fact check. Based on fact check, okay, here and there, sebenarnya saya cari publish report. Tak ada data-data perkongsian berkenaan dengan spinal cord injured population yang sudah pun menerima COVID vaksin. Okay, jadi seterusnya saya bertanya email kepada doktor rehab di tempat lain yang kita rasa mungkin mereka telah pun ada pengalaman spinal cord injured population, okay, ataupun OKU populations yang telah menerima COVID vaksin. Okay, tetapi respon yang kita terima termasuk di US, Canada, Itali, mereka belum mula lagi beri kepada OKU. Okay, sekarang ni fasa yang banyak yang kita dengar sudah 225 million dosis kat seluruh dunia ni masih di peringkat frontliners, essential workers dan juga elderly group of patients dan nursing home staff. Okay, jadi apa yang saya senaraikan kat sini adalah based on our expert input berkenaan apa yang kita tahu tentang spinal cord injured population. Okay, yang pertama apa yang saya nampak, risiko autonomic dysreflexia. Okay. Tapi ini adalah sangat relatif, di mana kita tahu pun siapa yang lebih terdedah kepada AD ni. Okay, bukan semua orang. Okay. T6 and above, even T6 and above pun anda semua tahu kan, kalau macam diri sendiri tu lebih senang untuk dapat AD. Okay, in fact, those yang ada risiko untuk dapat AD pun dah tahu apa nak buat, apa yang perlu dipantau dan what to do next. Okay, kenapa dengan AD ni? Mainly, benda yang sangat kecil lah saya kira, sakit dekat bahagian tempat cucuk. Dia tak rasa sakit. Jadi badan dia react kepada sedikit bengkak dan radang kat tempat cucuk tu dengan dia dapat AD. Tekanan darah naik sikit. Okay, jadi bila kita tahu awal, kita akan perhatikan. Maksudnya pesakit sendiri dan juga doktor. Okay, yang kedua, yang saya nampak OKU ni mungkin ada yang mengambil ubat cair darah. Okay. Dan juga spinal cord injured mungkin tak ramai sebenarnya. Those yang memang bergerak, dah aktif, tak ada ambil ubat cair darah. So, expert says yang ambil ubat cair darah ni is not the main contraindication. Sama juga doktor dia perlu tahu, pesakit perlu tahu dan perlu monitor. Okay, di mana pertama jarum yang kecil, okay, perlu tahu, orang yang nak inject pun perlu tahu kata ini pesakit yang mengambil ubat cair darah. So mesti make sure jarum yang kecil dan perlu gentle dan kompres lama sikit, 10 hingga 15 minit supaya tak berlaku pendarahan dalam otot. Okay. Alright, yang ketiga, dos yang ada penyakit autoimun. Okay, saya rasa tadi bercampur, saya dah explain sikit tentang MS dengan transverse myelitis ni. Okay, no main contraindication dan mereka ni berisiko tinggi untuk dapat COVID, severe disease and death and recommended by experts untuk ambil. Okay,
Nanti mungkin Dr. Basri boleh tunjuk slide ke-7 saya share website yang telah dikongsi kepada saya oleh expert yang saya tanya, COVID-19 vaccination guidance untuk orang yang ada multiple sclerosis. Okay, which is dekat website ni ada cerita juga untuk penyakit imun yang lain. Di mana daripada pembacaan saya, semuanya memang recommend ambil vaksin ni. Ambil vaksin COVID ni sebaik sahaja dia ada peluang. Okay, dan cuba bincang dengan doktor untuk monitor dia dan adjust ubat-ubat dia yang lain. Okay, right, kita pergi balik pada slide tadi. Okay, yang saya merahkan tu, no main contraindication, okay, tetapi perlu berhati-hati dan consult doktor yang merawat. Okay, apa yang saya bagi ni adalah secara general dan panduan umum bagi keadaan-keadaan yang disenaraikan ni, tetapi mungkin ada keadaan lain yang lebih spesifik kepada seseorang yang dia perlu bincang dengan doktor dia untuk buat keputusan. Bila part ni saya terfikir satu benda. Dia macam kalau fasa kedua tu kan banyaklah kelompok yang berpenyakit sekian. So in term of orang kata setiap orang kalau nak ambil dia kena consult doktor dia. Setiap orang nak ambil most likely dia kena consult doktor dia. It's not that orang kata simple pergi for example kita pernah ambil vaksin lain, contoh kalau yang pergi umrah tu dia pergi ambil vaksin, pergi jumpa doktor dia kena cocok vaksin, pergi general practitioner pun boleh ambil vaksin tu dan settle walaupun kita ada SEI ke apa semua. Ni seems that kita punya situation kita kena, mungkin saya kena consult Dr. Prof Julia dulu untuk tahu whether saya punya condition tu boleh ambil ke tak. Saya ada macam tu ya, doktor dia macam agak lot of process sebelum dia bukan pergi vaksin tu ada, dia pergi register dan then boleh set appointment dan terus ambil. Dia tak macam tu. Okay. Alright, saya nak respon pada soalan tu. Ada beberapa sebab. Yang pertama, secara generalnya, OKU tu sendiri tidak ada masalah untuk ambil vaksin COVID. Okay. Faham Maksudnya masalah-masalah yang ada pada diri seseorang OKU tu adalah sama dengan masalah-masalah tersendiri, underlying problem dia yang dia sendiri adalah. Maksudnya kalau dia tak ada kaki, amputate, dia ada paraplegia, tak ada masalah untuk ambil COVID vaksin, in fact dia perlu. Okay. Yang kedua, kenapa keadaan tu macam tu kan, macam Encik Rizal tanya tu? Sebab COVID vaksin ni adalah baru. Okay, dan pengalaman kita adalah pengalaman yang pendek. Di mana saya tak pasti semua dah dengar ke tak. Okay, mRNA Pfizer vaksin ni antara yang pertama yang telah mendapat kelulusan oleh FDA, iaitu Food and Drug Administration US. Okay. Dan kelulusan itu dinamakan kelulusan kecemasan. Kenapa kecemasan? Okay, sebabkan pandemik COVID ni keselamatan dia adalah lebih teruk daripada data yang agak kurang, iaitu data jangka masa panjang COVID vaksin yang baru tu sendiri. Boleh faham ke? Maksudnya katalah kita nak buat secara biasa, iaitu data jangka masa panjang 3 tahun, 4 tahun, kita dah bagi dekat OKU, kita dah bagi dekat autoimmune disease, dia akan mengambil masa di mana dia tak akan boleh digunakan oleh masyarakat umum untuk mengeluarkan kita daripada pandemik ni. Maka kelulusan kecemasan itu melibatkan clinical trial yang telah selesai dijalankan, di mana clinical trial tersebut tidak melibatkan beberapa golongan tertentu yang kita cerita hari ini. Maksudnya spinal cord injury, orang yang ada immune disease, dia tak melibatkan mereka. Sebab itulah, tetapi vaksin itu sekarang telah pun diedarkan dan perlu diambil secara cepat untuk selesaikan pandemik ni. Sebelum ni tak ada pandemik kan. Okay. Oleh itu, setiap orang, sebenarnya setiap doktor yang merawat pesakit-pesakit dia perlu tahu tentang vaksin ni, bagaimana ia diluluskan, apakah kandungannya dan apakah percentage untuk mendapat kesan samping dan apakah kesan-kesan sampingnya. Doktor-doktor semua perlu tahu. Dan
doktor-doktor perlu berbincang untuk memantau pesakit tertentu untuk mengambil COVID vaksin ni. Itu untuk keadaan tertentu, Cik Rizal. Secara umumnya, orang yang ada darah tinggi sahaja, cik manis sahaja yang biasalah, yang umum kita tahu, macam saya cakap tadi, OKU, boleh ambil COVID vaksin tu sendiri. Okay, bukanlah setiap perkara tu perlu dapatkan kebenaran doktor. Okay, sebab akhirnya kebenaran itu adalah kepada pesakit, bukan kepada doktor tu. Cumanya keadaan tertentu yang lebih tersendiri perlu mendapatkan perbincangan dan keputusan bersama dengan doktor. Dia macam tu keadaan dia. Disebabkan tak ada data tu saja sebenarnya. Sebab tak ada data. But relatively COVID vaksin ni safe lah. Safe dan perlu diambil. Okey, sekarang kita ada banyak jenis COVID vaksin. Ada Pfizer, BioNTech, ada semalam Sinovac, and then Sinovac dijangkakan dikilangkan di Malaysia sendiri. So lepas tu ada jenis-jenis vaksin yang lain yang dikeluarkan. So dan dilaporkan ada different percentage of efficacy. So apa beza benda tu semua antara satu dengan satu yang lain? Even Menteri KJ kata dia mungkin akan ambil Sinovac, tak ambil Pfizer disebabkan to prove a point yang sama je semua. Alright, okay. Okay, saya nak explain sikit tentang perbezaan vaksin-vaksin ni sebab sebenarnya ada beberapa perkara yang kita perlu faham. Satu, jenis vaksin. Okay, yang kedua, bagaimanakah mereka mendapat nombor-nombor percentage tu. Nombor keberkesanan tu datang dari mana kan? Okay, macam mana mereka dapatkan percentage efficacy tersebut. Okay, Dr. Basri dah sharekan slide ni. Okay, saya letak 4 ini sahaja sebab insya-Allah okay, Malaysian government dalam proses procure 4 ni. Okay, iaitu kita ada Pfizer BioNTech, okay, daripada US, Comirnaty vaccine. Okay, Comirnaty vaccine ni dia jenis mRNA. Nanti saya tengok kepada soalan Cik Rizal kalau nak saya terangkan lebih lanjut sebab saya takut masa tak cukup. Okay, mRNA vaccine ni dia bukan virus. Dalam tu dia tak ada virus, dia tak ada alkohol, dia tak ada telur ke apa, dia tak ada. Dia ada 4 bahan yang saya terangkan awal-awal tadi. Okay. mRNA itu adalah kita panggil jujukan genetik, iaitu susunan genetik daripada spike protein. Spike protein ni adalah protein yang ada dekat permukaan COVID virus tersebut. Kalau kita tengok coronavirus, semua orang dah nampak kan gambar tu. Ada orang saya nampak ada buat pucuk COVID kan. Yang ada bonjok-bonjok tu. Bonjok-bonjok tu nama spike protein. So genetik di dalam tu sahaja yang diambil, okay, dan dibalut dengan zarah nanolemak, garam, gula dan jadi vaksin. Okay. Yang kedua, kita cakap pasal Sinovac dulu lah. Sinovac yang dah masuk dan dos dia lebih banyak dengannya 14 juta dos yang boleh dibotolkan. Okay, sebab dia datang dalam tank pada 27 Februari baru-baru ni. So Sinovac ni daripada China, okay, dia adalah old school type, conventional punya cara untuk menghasilkan vaksin, iaitu yang saya terang awal tadi, live attenuated virus. Maksudnya kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan dan partikel-partikel kuman itulah yang dijadikan vaksin. Okay. So cara dia adalah dimasuk ke dalam badan dan merangsangkan antibody. Macam tu saja. Okay. So yang seterusnya viral vector. Viral vector ni adalah genetically modified vaksin. Maksudnya dia tak menggunakan coronavirus tu sendiri. Dia mungkin menggunakan virus lain. Contohnya Sputnik V ni dia tak guna coronavirus, dia guna adenovirus. Maksudnya kumpulan virus-virus respiratory yang lain yang diubah genetiknya, okay, untuk membawa, dia carry genetik coronavirus di dalam ni. Dia pun teknologi juga. Okay. So macam mana mereka dapat tahap keberkesanan nombor-nombor ni? Okay. So apa yang kita perlu faham adalah
mereka beri vaksin, okay, dan melalui clinical trial ni, kajian klinikal ni kita panggil control trial. Control ni maksudnya dia ada golongan yang dapat botol vaksin, bahan vaksin tu, dia ada juga sebahagian lagi satu kumpulan yang dapat kosong, maksudnya placebo. Okay? Dan daripada situ mereka kaji dos yang dapat vaksin ni, okay, berapa banyak yang tak dapat COVID dan yang dapat COVID, dan berapa banyak yang dapat severe COVID disease and death, dan berapa banyak yang dapat mild disease sahaja. Itulah perkara-perkara yang dicerap, diambil data kepada di dalam kajian ni, okay, dos yang terima injection dalam clinical trial ni. Okay, jadi apa yang daripada maklumat data yang kita dapat so far, sebenarnya kalau ni saya nombor-nombor yang saya ambil ni adalah apa yang latest yang February punya, sebab kalau kita search data dia ada report-report yang January, December dan sebagainya. So saya ambil yang February punya yang the latest. Okay. So Pfizer ni 95% perlindungan, maksudnya 95% orang yang menerima vaksin ni berjaya dilindungi daripada dapat COVID yang telah dibuktikan di makmal. Maksudnya mereka check orang-orang ni di lab memang tak ada COVID. Okay, terlindung daripada COVID. Itu maksudnya. Okay, so maksudnya 5% lagi yang terima dapat COVID. Okay, itu cara mereka mencerap data. Tetapi apa yang saya nak sampaikan, semua vaksin-vaksin ini, okay, in fact ada yang memang meletakkan nombor 100% tu, sebenarnya mereka nak bagi tahu, okay, laporan daripada kajian data menunjukkan semua yang menerima vaksin COVID ini, tak kira jenis apa pun yang ada kat sini, berjaya melindungi daripada mendapat severe COVID disease and death. Okay, maksudnya yang 81% tu, okay, 19% yang dapat COVID tu dapat mild disease. Itu maksudnya. So kiranya semua vaksin ni adalah baguslah. Berjaya melindungi daripada severe COVID disease and death. Maksudnya kita kena ada expectation jugalah dari sudut maksudnya bila kita ambil vaksin ni, tak bermaksud kita takkan sakit langsung daripada COVID tu. Maksudnya dia ada tahap yang mana dia melindungi kita daripada mungkin sebagian orang dia akan sihat dan sebagian orang dia akan sakit sikit tapi dia takkan sakit teruk. Betul. So tak adalah nanti orang akan komplain, dah ambil vaksin tapi kenapa sakit lagi kan. So dia punya expectation terhadap orang tu yang ambil vaksin tu kadang dia kena faham lah in term of konteks macam tu. Betul. Maksudnya, kita balik kepada keadaan sebelum pandemik. Penyakit demam sesama ni ada wujud. Banyak virus, influenza virus, actinovirus, adenovirus yang menyebabkan demam sesama. In fact, demam sesama tu kadang-kadang tak adalah ringan sangat kan. Ada yang sampai kena LC, sampai sakit otot, kena baring, demam kuat. Tetapi bayangkan selama bertahun-tahun ni keadaan mendapat jangkitan demam sesama tersebut tak menyebabkan kita perlu PKP. Itu maksud saya. Maksudnya kita tak perlu lockdown, kita tak perlu pakai face mask merata-rata. Siap yang tak sakit ke sekarang ni semua kena pakai face mask. Kalau tak kena denda. Dia tak sampai macam itulah. Maksudnya kita kena expect orang yang terima vaksin ni, okay, boleh mendapat COVID disease yang ringan. Seperti mana keadaan biasa sebelum pandemik ni. So semua vaksin ni sama je lah. Ambil je lah mana-mana yang ada. Betul, highly effective. Dan insyaAllah bila saya tengok MPRA punya kriteria untuk meluluskan sesuatu vaksin ni, dia bukan calang-calang kriteria lah untuk meluluskan vaksin ni diberi. Dia melihat kepada tiga perkara. Tiga perkara yang menjadi polisi dan SOP untuk meluluskan sesuatu vaksin diberikan kepada umum. Iaitu kesan samping, keberkesanan dan juga kualiti. Kualiti ni maksudnya adakah pihak yang mengeluarkan, memproses dan menghasilkan vaksin ni
mengamalkan good manufacturing practice. Okay, cara mereka menghilangkan okey ke tak, boleh diterima ke tak, okay, apakah kandungan dia, itu dari segi kualiti. Okay, yang kedua keberkesanan. Kalaupun kualiti bagus, okay, good manufacturing practice tu dah okay, dah lulus, tapi tak berapa berkesan pun, kurang dari 50% untuk melindungi daripada COVID. Might as well tak berbaloi. Macam itulah maksudnya. Tahap keberkesanan dia berapa banyak. Okay. Dan yang ketiga tadi yang kesan samping. Kalau kesan samping ambil vaksin tu sama teruk dengan dapat COVID dan tak baguslah vaksin ni, tak berbaloi. Okay. So far diluluskan untuk melindungi COVID ni adalah kerana kesan samping dia adalah sangat ringan. Okay, almost kalau ada yang dapat lah kesan samping, banyak yang tak dapat kesan samping. Dia mungkin hingga 20-30% saja yang mungkin dapat kesan samping. Kesan samping tu saya share sikit lah Okay, sakit di bahagian kena cucuk. Okay, mungkin ada yang bengkak sikit dekat bahagian kena cucuk, merah. Okay, dan akan pergi, akan hilang dalam masa 2, 3, 4 hari. Okay, ada yang seminggu kalau bengkak, ada yang 1 week. Okay, selain daripada tu mungkin ada yang dapat demam, sakit kepala, pening, letih, sengal-sengal badan, sengal-sengal otot. Seperti mana kita dapat jangkitan kuman virus yang viral fever. Okay. Alright. Okay ke? Okay Nazar. So basically semua orang kena cepat-cepat lah register dekat MySejahtera dia orang tu kan untuk dapatkan slot. Badan cuma saya tertanya kat dalam MySejahtera tu kita tak ada declare diri kita OKU. Ada? Tak ada kan? Setakat saya Ada. Memang ada. Dia ada declare, cuma dia tulis orang OKU atau tidak OKU. Tidak, susahlah dia nak detect orang warga emas dengan OKU. Okay. So sama-sama lah siapa yang ada apps MySejahtera tu pergi update apps, lepas tu nanti keluarlah features untuk vaksin registration tu. Semoga cepat dah dapat kita punya appointment sebab orang sekarang pun kat Malaysia pun kecoh nak dapat cepat-cepat vaksin ni. So dah berebut-rebut sekarang. So hopefully insyaAllah bukan bulan depan lah, bulan April kita dah masuk batch bulan April lah insyaAllah. Dan dia akan dapat lindung diri daripada penyakit ni. Dan seterusnya kita nak pergi kepada Q&A daripada audience. Mungkin kita buka dalam kita punya Zoom meeting kita ni, soalan live daripada Zoom meeting kita ni. Ada kawan-kawan? Kawan-kawan yang ada dalam Zoom meeting ni boleh on sekejap, doktor nak tengok kalau ada yang nak tanya direct pun, sebab kita bagi peluang dulu yang dalam sini. Sebab di Facebook ada 2-3 soalan, mungkin kita boleh pendek-pendekkan jawapan lah kot. Kita bagi peluang yang sama rata juga pada yang lain kalau nak tanya. Okay, sementara saya ingat tadi tentang semua benda pun nak kena tanya doktor kan. Okay, especially OKU dengan yang ada penyakit ni. Satu prinsip yang simple. Semua yang sakit, yang berada dalam rawatan, dia memang ada follow up pun. Betul tak? Betul. Okay, so daripada saat ini, daripada sekarang, in fact daripada beberapa minggu sebelum ni dah boleh tanya dah sebenarnya. Okey tak saya pergi vaksin? Boleh tak saya pergi kepada PPV untuk ambil vaksin nanti? Saya ada kecil manis, darah tinggi. Doktor kata cakap, yes, based on your problems and your medication list, pergi ambil vaksin. So dia boleh pergi ke PPV contohnya, pusat pengambilan vaksin. Kalau yang tak ada on follow up, tak ada jumpa doktor. Okay, saya faham banyak OKU yang not on follow up anymore. Sangat aktif, berbisnes, bersosial, maksudnya dia sihat lah. Betul tak? Dia sihat, dia bukan tengah ambil apa-apa ubat steroid ke, ubat cair darah ke, dia tak pernah ada masalah, tak dapat jangkitan kuman, maksudnya dia antara yang healthy and well, yes, dia boleh terus ambil vaksin. Ni soalan daripada Nur Saadah, dia cakap nak register MySejahtera dulu ke ataupun consult doktor dulu? Okay. Back to question yang tadi, yang saya baru explain tadi. Kalaulah keadaan underlying problem dia ataupun ubat-ubat yang dia sedang ambil tu perlu mendapatkan
nasihat daripada doktor dia consult doktor dulu dan register. Apabila dia ada appointment lah dengan doktor. Ya. Sebab Secara dia perlu. sebab tempoh untuk ambil daripada daripada April sampai Ogos kan. Kalau lepas pada tempoh tu nak ambil ataupun susah lah. Ya, betul. Kalau lah lambat grab peluang tu mungkin kena tunggulah tahun depan ke untuk reschedule balik fasa seterusnya, fasa ketiga. Ada soalan lagi tak yang dekat Zoom meeting ni? Assalamualaikum Doktor. Ya, waalaikumsalam. Saya Dr. Nafkhairia, actually daripada Hospital Putrajaya. Saya juga OKU lah. Okay, ada soalan lah yang berkenaan. Tadi saya dengar Dr. explain tentang the many different types of vaccines, right? Including Pfizer and also the Sinovac. Because yesterday saya ada dapat soalan lah mengenai tentang Sinovac vaccine, which is yang kita baru terima semalam, Malaysia baru terima semalam. And then because of the efficacy was told to be 50% sahaja efficacy for US dengan UK strain. So compared dengan Pfizer is actually 95 to 98% efficacy. So macam mana kita nak terangkan kepada pesakit kita ataupun kawan-kawan kita ataupun ahli keluarga kita tentang macam mana tentang macam 50% is actually is the huge difference between Pfizer punya 98%, right? So how to explain to them actually? Ya, terima kasih. Okay. Alright. Yang pertama, 50% tu adalah report lama, bulan Januari. Okay, boleh search balik. Saya jumpa yang ini pun nak ikutkan lama juga ni, 3 ke 6 Februari. Okay, mungkin boleh tengok yang mungkin more late February, yang saya tengok tu awal Februari, 83.7% efficacy dia. Itu yang pertama. Okay, tentang bila sebab perkara ni berubah dengan cepat dan dengan laju. Dan nombor-nombor percentage keberkesanan perlindungan ni climbing. Dia contohnya 81% AstraZeneca dan climbing. Mungkin sekarang dah 90%. Okay. Yang kedua, apakah populasi-populasi di mana mereka memberi vaksin ini untuk menjalankan kajian. Kalau tengok Pfizer bagi di UK, US. Kalau compare dengan Sinovac ni menjalankan, memberi vaksin dia untuk menjalankan clinical trial ni di Brazil. Brazil, Turki, Indonesia, dan apa yang kita tahu, Brazil ni adalah antara negara yang mendapat COVID pada kadar yang sangat tinggi dan severe disease and death dia juga adalah pada kadar yang sangat tinggi. Teruk dia punya kes dia. Dan yang ni saya tak sempat nak cari tapi Dr. Natiara ada kongsikan dengan saya semalam. Sinovac ni sample size dia adalah lebih besar daripada Pfizer. Mungkin sebab tu juga dia punya percentage jadi turun sebab percentage baki daripada 100% tu kan, tolak 83%, 17% dapat COVID tetapi mild disease. Tapi kenapa kita yakin dan kenapa kita bagi tahu tak boleh pilih dan semua adalah safe and good. Kenapa kita cakap macam tu kan? Sedangkan nombor-nombor ni berbeza tinggi rendahnya. Jadi Dr. Khairia, back to apa yang saya explain tadi, semua vaksin ni berjaya untuk melindungi daripada mendapat severe disease and death. Percentage tu menunjukkan perlindungan daripada mendapat COVID. Dan baki daripada nombor tu, contohnya 95%. Maksudnya 5% boleh dapat COVID tetapi mild disease. Maksudnya semua vaksin pun kita boleh dapat COVID tetapi mild disease. Tak ada yang ambil vaksin kemudian dapat severe disease sampai intubated and death. Sebab tu setakat ni kita confident dengan vaksin-vaksin yang telah pun diauthorize untuk kegunaan global ni. Boleh faham ke? Saya cakap agak laju. Maksudnya nombor-nombor ni adalah untuk prevent severe disease and death. Ya, untuk severe disease and death. Ya, okey. Terima kasih doktor. Sama. Lagi soalan ke?
Ada soalan ni doktor, boleh tanyalah. Macam mana jika seorang tu tak tahu status kesihatan diri? Contoh, dia tak tahu dia ada kencing manis, dia ada penyakit kronik yang lain. Dia kena pergi check up dulu ke atau boleh terus ambil vaksin? Okay. Ni apa yang saya nampak lah logiknya, dia tak tahu dan dia tengah sihat. Betul tak? Dia tak tahu dia Betul tengah lah. sihat tu maksudnya dia tengah hidup, makan, tidur, berurusan, berbisnes, bersosial macam biasa. Maksudnya dia tak jatuh sakit. Okay. Bila dia dalam keadaan macam tu, dia not identified sebagai orang yang ada sakit ni sebab dia tengah sihat, dia akan jatuh pada kategori ketiga. Itu yang saya nampak lah. Dia akan jatuh pada fasa 3. Which is akan menerima vaksin secara fasa umum iaitu tahun depan daripada Ogos ke Julai macam tu kan, hingga ke tahun depan. Takut. Unless dia rasa dia nak masuk fasa 2, aku ni mungkin sakit kot. Manis kot. Dulu rasa macam pernah diagnose kencing manis tapi dah 10 tahun tak makan ubat. Kali ni rasa macam nak terima vaksin kat fasa 2 lah, cepat sikit takut dapat COVID kan. Dia pun pergilah check dan buat proper follow up. Rupa-rupanya kencing manis dia sangat teruk. Yalah dah 10 tahun tak makan ubat. Dia ada peluang lah untuk masuk fasa 2. Okey, kalau ada yang lain nak tanya soalan? Tolong saya baca soalan ni. Soalan tak tahu, mungkin yang ni doktor boleh jawab ringkas. Adakah vaksin ini akan mengubah genetik atau DNA penerima dan juriat? Okay. Pertama sekali, saya tengok explanation yang sedang berleluasa lah sejak sebulan lepas adalah berkenaan dengan mRNA vaksin iaitu regenerative vaccine Pfizer-BioNTech. Semua explain tentang mRNA ini tak masuk ke dalam nukleus sel-sel kita. Okay. Dia cuma masuk ke dalam sel setelah diinjek. Okay, dan mRNA itu akan dibaca oleh kilang yang berada dalam sel. Dia tak masuk ke dalam nukleus sel kita. Okay, bila dia dibaca oleh kilang, kilang tu akan menghasilkan membaca genetik, susunan genetik tersebut dan menghasilkan spike protein seperti mana yang ada pada coronavirus. Jadi semua explain bila dia tak masuk ke dalam nukleus, nukleus kita yang memegang bahan asas genetik kita iaitu DNA. Maka dia tak mengganggu DNA kita, genetik kita. Okay. Itu mRNA vaksin. Tapi saya nak explain juga sebab selepas ni kita akan terima vaksin-vaksin lain juga, iaitu Sinovac, AstraZeneca Oxford dan juga Sputnik daripada Russia dan sebagainya. Okay, di mana sebenarnya kalau kita tengok live attenuated virus Sinovac dan juga yang lain, bahan genetik dia tu akan dibaca oleh nukleus. Dia akan melibatkan nukleus sel kita. Kalau tengok rajah-rajah bagaimana dia menghasilkan imuniti badan. Walaupun macam tu untuk vaksin-vaksin yang bukan mRNA ni, sebenarnya proses vaksin memberi imuniti kepada badan kita ni tidak mengubah genetik DNA badan kita. Maksudnya dia masuk ke dalam nukleus adalah untuk dibaca genetik dia daripada virus lemah tersebut. Di mana dia tak akan mengubah genetik dan DNA badan kita. Itu adalah medical science knowledge daripada asas lagi. Sebab asalnya memang kita tak guna mRNA ni dulu. Kerana mRNA ni baru digunakan sekarang untuk pandemik ni. Sebelum ni kita memang guna attenuated virus. Masa Hep B, Hep C, polio dan sebagainya. Which is tak ada perkara-perkara yang pelik dan serius berlaku kepada diri kita. Di mana macam orang claim dia mengganggu sistem coding genetik badan kita. Itu lah. Okay, ini soalan dari Muhammad Fazri Izardi. Dia cakap dia ada allergic antibiotik dia akan sesak nafas dan pening kalau ambil. Adakah dia tidak disyorkan? Sebab dia kalau ikut dia nak ambil lah. Okay, Fazri
Kalau ni Fazrik yang saya kenal lah. Ya. Para pelajar kan. Okay. Fazrik ada alergi kepada metronidazole. Kalau apa yang dibacakan oleh Dr. Basri tu, sesak nafas dan pening Okay. Ya, ya. Alright, okay. Pertama, first of all, macam disclaimer saya tadi, dia perlu dapatkan nasihat doktor dia, di mana doktor dia pun kena tahulah juga tentang vaksin punya reaction ni. Okay, which is very mild and very rare. Okay. Yang kedua, selain daripada ubat tersebut, ada tak dia allergic kepada banyak-banyak bahan lagi? Okay, kalau pening dia dan sesak nafas. Sesak nafas yang bagaimana? Adakah sesak nafas sebabkan anxious, dia dapat allergic kepada metronidazole, ataupun sesak nafas yang organik terhadap ubat tersebut. Okay, so daripada situ saya tak nampak severe allergic pada ubat tersebut. Maksudnya antara perkara yang Fazrik perlu tahu, perlu bincang lanjut dengan doktor, adakah Fazrik ni kategori senang dapat alahan kepada ubat dan juga bahan makanan. Okay. Yang kedua, adakah allergic tu kategori yang teruk? Kalau bukan semua tu, okay, boleh ambil vaksin dan perlu monitor diri dan juga doktor monitor. Maksudnya keperluan untuk ambil vaksin tu ada di situ dan boleh mengambil vaksin. Okay, sebab antara perkara yang kita selalu diingatkan tentang anaphylaxis dan allergic ni, okay, 4 orang daripada, bukan 10 orang, bukan 100 orang, bukan 10,000, bukan 100,000, bukan 500,000, 1 juta. Maksudnya 4 orang, 4.6 orang sampai 5 orang daripada 1 juta orang yang dapat anaphylaxis reaction ini. Okay. Dan mereka yang dapat anaphylaxis reaction ini ada yang sebenarnya bukan di kalangan orang yang severe allergies. Maksudnya ada juga orang yang ada banyak alahan tapi tak dapat apa-apa reaction. Selamat saja, okey saja bila terima vaksin. Cuma dapat simptom-simptom yang ringan. Okay. Okay Fazrik, itu saya punya guideline lah. Perlu lihat lagi perkara-perkara tu dengan lebih lanjut. Doktor, mungkin kita boleh pilih ke? Kita nak yang mana? Kalau ada option lah, kita boleh pilih ke? Atau kita memang kerajaan dah assign kat situ ada Sinovac, pergi ambil ke kena boleh lagi pergi tempat lain ambil yang lain ke? Okay. Melihatkan status sekarang, kita tak boleh pilih. Termasuk frontliner. Yang sekarang ni memang dia tak boleh pilih lah. Dia tak nak ambil sekarang. Sebab dia nak ambil Sinovac. Entah bila dia sampai masa dia tangguhkan pergi ke fasa 2 nak ambil Sinovac tu, dia dapat Sputnik pada masa tu. Contohnya. Dan dia tak boleh pilih. Kenapa? Sebab vaksin dibekalkan dan diberi kepada suatu tempat tu dan pemberian vaksin setakat ni adalah appointment based dan berjadual. Okay, dan appointment based dan berjadual tu jadualnya disusun oleh kita punya admin. Kalau yang ambil di hospital, admin hospital akan membuat line listing dan memberi appointment. Okay, dan apabila kita pergi dekat PPV tu, pusat pengambilan vaksin tu, kita akan terima vaksin yang ada di situ pada waktu itu. Kita tak boleh nak pilih lah. Bukan macam sampai je ada option. Okay, ni ada Pfizer, ini ada Sinovac. Okay, yang mana? Dia tak ada macam tu. Soalan yang ditanya oleh Muhammad Nasir Harun ni saya rasa samalah dengan yang doktor terang sebelum ni, yang dia ada kategori anaphylaxis tu. Saya rasa soalan tu dah dijawab. Mungkin soalan terakhir lah kot. Dari segi OKU yang menjalani hemodialisis dengan orang yang mengalami obesiti, mungkin doktor gabungkanlah dua-dua tu. Kemudian orang yang mengalami apa? Obesiti. Okey. Okey, ya. Saya jawab yang obesiti tu dulu. Obesiti antara risiko yang dikenal pasti mainly identified untuk mendapat severe COVID disease and death. Maksudnya dia ada obesiti yang ketara tapi dia tak ada darah tinggi, dia tak ada kencing manis. Okay. Obesiti tu especially di US, populasi di US antara golongan yang
mendapat kematian dan juga kategori 4 dan 5. Mungkin sebab obesiti ni memang berkait rapat juga dengan chronic disease. So memang sangat perlu ambil vaksin. Mungkin juga yang bertanya ni dia fikirkan dia obesiti saja tapi dia tak termasuk dalam fasa 2. Macam mana Okey, tak apalah dia masuk kepada fasa 3. Tapi yang penting dia ambil vaksin tu apabila dia ada peluang ambil vaksin tu. Tak kira di fasa mana. Sebab mungkin dia bukan orang yang ada follow up dengan doktor sebagai pesakit. So dia masuk dalam fasa 3 iaitu masyarakat umum. Apapun dia ambil vaksin pada waktu itu. Okay, yang pertama tadi Hemodialisis. Alright, okay. Pesakit yang ada masalah buah pinggang kekal kan. Okay. Orang yang ada masalah buah pinggang, dia adalah antara golongan yang terdedah untuk mendapat severe disease and death apabila mendapat COVID. Okay. Sebab ketahanan badan dia, darah dia dah lemah, dah rendah. Kalau kita tengok orang yang ada end stage renal failure ni, dia bukan sekadar pergi buat dialisis, dia ada lagi ubat-ubat lain yang perlu diambil untuk menggantikan benda-benda yang hilang. Antara masalah yang saya tengok yang dikenal pastilah orang yang ada penyakit buah pinggang ni adalah anemia. Okay, dan mereka mempunyai sel darah merah yang agak rendah. Okay. Dan mereka ada yang mengambil ubat untuk menggantikan sel darah merah dan kadang-kadang memang kena transfuse. Okay. Dan lama kelamaan orang-orang yang ada penyakit buah pinggang ni juga imuniti dia tak sekuat healthy normal adult. Okay. Jadi keperluan untuk ambil vaksin tu memang ada, sangat perlu. Okay. Tapi antara perkara yang kita perlu lihat pada orang hemodialisis ni adalah ada tak ubat-ubat dia yang berbentuk imunosupresif. Okay, contohnya yang dikongsikan oleh rakan saya semalam Dr. Hidayati, dia kata lebih baik pesakit-pesakit yang ada hemodialisis ni make sure juga dengan doktor tentang pengambilan vaksin dia. Tapi secara general, secara umum mereka memang perlu ambil vaksin sebab mereka perlu dilindungi kalau dapat COVID di antara mereka orang yang akan dapat severe COVID disease and death. Dia tak ada main contraindication yang jelas pada orang yang ambil hemodialisis ni. Okey, tadi ada kawan kita Syah. Assalamualaikum Doktor. Ya. Okey, nama saya Nazrul. Ya. Saya nak ada soalan. Saya ni tak ada limpa sebab operation dulu. Okey, sebab apa yang saya tahu kalau tak ada limpa ni dia punya antibody kurang. Jadi lepas tu saya dulu ada asma. Sekarang dah tak kurang lah asma, memang tak ada lah. Jadi boleh ke tak saya ambil vaksin ni? Itu saja soalan saya. Alright. Okay, sebenarnya orang yang dah buat splenectomy bukan kontraindikasi untuk ambil vaksin. In fact, orang yang buat splenectomy ni antara keperluan dia perlu ambil kalau tak silap saya lah, pneumococcal vaksin ke macam tu. Dia ada vaksin yang dia perlu ambil. Disebabkan oleh kurang daya tahan untuk melawan. Kalau dia dapat penyakit tu, dia boleh dapat penyakit tu dengan teruk. Okay. Organ badan yang menghasilkan antibody bukan limpa sahaja. Okay. Banyak lagi organ-organ badan lain ni yang sebenarnya bertanggungjawab untuk menghasilkan sel-sel darah putih bagi penghasilan antibody, iaitu kelenjar limfa, sel-sel yang berada dekat situ, sum-sum tulang, okay, antara organ-organ yang terlibat aktif untuk menghasilkan antibody, bukan spleen saja. In fact, orang yang buat splenectomy ni yang tak ada limfa ni, terbalik sepatutnya mereka perlu dilindungi daripada mendapat jangkitan yang boleh menyebabkan mortality dan morbidity, sakit teruk. Okay, maksudnya jawapan saya secara umumnya ya, perlu dilindungi, perlu dapatkan vaksin. Okay. Kedua, asma. Sebenarnya orang yang ada asma ni sangat perlu kita lindung. Okay, sangat perlu mengambil vaksin. Asma yang teruk, orang yang mudah dapat asma apabila dia dapat jangkitan kuman virus, antara dos yang mudah mendapat kematian dan severe disease daripada COVID. Mereka lagi perlu ambil vaksin. Dengan syarat ni, mereka bukanlah mudah dapat asma tu sebab
mereka jenis yang ada severe allergic juga. Sebab ramai orang yang senang dapat asma tapi dia bukan sebab ada severe allergic yang teruk. Jadi mereka perlu ambil vaksin dan sangat disyorkan untuk ambil vaksin. Okey, kita dah pukul 1:03 sekarang. So mungkin kita boleh buat sedikit kesimpulan. Mungkin persoalan orang kata, ya betul, kadang kita pun faham, saya sebagai patient pun faham. Doktor secara praktiknya dia akan buat as much as possible informed decision lah by patient kan. Maksudnya patient tu dapat maklumat yang lengkap dan dia buat keputusan dia sendiri. And then dekat luar sana dia ada misinformation yang banyak. Daripada start awal COVID ni sampai sekarang keluar vaksin, tak apa-apa cerita semua keluar. And then somehow dia towards a extent menyusahkan proses of, orang kata doktor terpaksa explain banyak kali, ulang benda sama, dan bila nak ambil ragu-ragu tak ragu-ragu, lepas tu in term of delivery kita pun tak tahu kan. So mungkin doktor bagi kesimpulan untuk orang kata ambil dan settle lah, senang kata macam tu. Okay, sebagai penutup lah ada beberapa perkara lah yang saya nak tekankan. Pada hari ini, sebenarnya COVID-19 ni adalah perkara yang paling berkuasa. Itulah ayat saya. Sebab saya nampak sekarang ni, setiap aktiviti, setiap perkara-perkara yang penting, apakah perkara-perkara yang penting? Apa perkara yang penting sekarang ni? Okay. Peperiksaan, meeting. Bukan setakat meeting kita nak bersosial, nak buat reunion ni. Meeting-meeting di peringkat kerajaan, di Jabatan Perdana Menteri ke, even Parlimen, Parlimen sendiri. Semuanya kena dengar pada kuasa vaksin, kuasa COVID ni. Maksudnya COVID tu yang sekarang ni paling bertahta lah, seolah-olah macam tu dalam negara kita dan satu dunia. Maksudnya perkara-perkara lain yang dianggap penting sebelum ni comes next. Okay, yang penting COVID dulu. So kalau COVID makin naik, kes COVID tinggi, senang dapat COVID, ini tak boleh buat, perjumpaan ni tak boleh buat, meeting kabinet tak boleh buat, parlimen pun tak boleh buat, semua tak boleh buat disebabkan COVID. So COVID ni dah bertahta dan menentukan segala aktiviti-aktiviti kita. Okay. So, apa yang kita nak sekarang, kita semua nak keluar daripada pandemik ni dalam keadaan alive, tanpa COVID dan tanpa meninggalkan kedukaan yang banyak. Maksudnya, pandemik ni akan berakhir juga sebenarnya kalau tak ada vaksin pun. Mungkin 4 tahun, mungkin 3 tahun. Kalau ikut pengalaman dunia pada tahun 1918 Spanish flu. Kalau kita tengok Spanish flu punya experience tu, pandemik itu tamat setelah tamat betul-betul mereka kembali normal setelah 3 tahun lebih. Kalau tak silap saya 3 tahun lebih, 4 tahun. Dengan kedukaan yang banyak, dengan kematian yang banyak dan kes yang sangat-sangat tinggi. Tapi itu zaman dulu, teknologi kurang, kekuatan sains kurang, pakar-pakar pun kurang. Sekarang di tahun 2020-2021, kita ada banyak kepakaran, kita ada banyak experts, kita ada teknologi. Kalau kita boleh kurangkan jangka masa panjang pandemik ini, that's what we should go for. Sebab kita nak keluar daripada pandemik ini dalam keadaan yang kurang calar lah, kurang calar. Sebab lagi banyak masa pandemik ini memakan masa, maksudnya daripada setahun, setiap masa bulan-bulan, kes bertambah lah maksudnya. Walaupun nombor tu mungkin berkurang, semalam 3,000, hari ni 2,000, hari ni 1,000. Tapi sebenarnya dia bermaksud setiap hari ada pertambahan kes. Dan kalau anda semua perasan, lebih banyak kes, lebih tinggi kes, ia bermakna lebih dekat COVID tu dengan kita. Contohnya dulu waktu kes tu 200, tahun lepas dia bermain-main sekitar 200 sehari satu Malaysia. Saya rasa COVID tu jauh lah daripada saya. Tak ada pun orang-orang yang saya kenal yang dapat COVID atau yang meninggal. Tapi tahun ni apabila COVID tu tinggi kes beribu-ribu, tambah pula kita duduk kat Selangor,
keliling saya ni, orang-orang yang saya kenal ni yang dapat COVID. Dah banyak dah yang dapat COVID yang perlu masuk ward dan ada yang meninggal ya. Arwah Sister Artini tu adalah staff nurse di jabatan saya, Jabatan Perubatan Pemilihan. Jadi saya rasa macam COVID tu dah sangat dekat lah. Okay, lagi banyak masa yang kita ambil untuk selesaikan pandemik ni, lagi banyak calar yang berlaku pada diri kita. Banyak kematian dan banyak masalah. Even orang yang dah baik daripada COVID pun sebenarnya mereka belum selesai lagi kehidupan dia, belum boleh function betul. Banyak lagi yang masih ada masalah otot lemah, perlu menggunakan oksigen kat rumah. Masih berjumpa doktor, masih dalam rawatan steroid. Okay, ni mereka yang dapat COVID yang teruk lah, severe disease, okay, yang telah selamat dan telah pun discharge. So itulah saranannya, okay. Dan kenapa kita buat perbincangan yang banyak ni dan kenapa kecoh sana sini tentang vaksin ni adalah kerana data yang kurang dan penghasilan vaksin yang cepat. Okay? Dan saya nak semua orang tahu sebenarnya vaksin bukan ada 4 atau 5 atau 6 sahaja. Sekarang ni dah ada 140 vaksin di mana lebih kurang 78 yang baru saja dimulakan dengan cepatnya sedang melalui peringkat makmal dan juga peringkat animal. Dan lebih kurang 71 vaksin yang sedang melalui fasa klinikal. Okay, cuma ada lebih kurang 5 atau 6 saja yang dah complete fasa ketiga, okay, ataupun berada di fasa ketiga dan telah pun mendapat kelulusan kecemasan untuk diberikan. Itu saja kot kesimpulan dari saya. Kesimpulannya kita semua perlu ambil vaksin ni. Yang mana yang rasa teruk dan mungkin akan ada masalah, perlu berbincang dengan doktor. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih kepada doktor dah banyak share banyak maklumat hari ini. Kita pun banyak belajar hari ini. Kita dah debunk misinformation, kita dapat maklumat baru, kita dapat consult doktor dengan pelbagai situasi, ada yang detail, ada yang general. So kita nak mengucapkan terima kasih, saya mewakili daripada Masam mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Wan Najwa kerana sudi bersama kami, dan insya-Allah semoga program kita ini dapat bermanfaat kepada kawan-kawan kita yang ramai di luar sana, dan kepada semua penonton, saya mengucapkan terima kasih kerana bersama kami. And then jika ada segala kesilapan dan kelemahan, kami mohon maaf, dan kalau ada cadangan untuk penambahbaikan boleh komen, dan mungkin ada apa-apa boleh komen juga kat video tu, video live Facebook tu, nanti kita boleh forwardkan insya-Allah ke Dr. Wan untuk Dr. Wan jawab ke apa-apa yang soalan-soalan yang sesuai. Dan insya-Allah semoga kita berjumpa lagi pada sesi webinar akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.